Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmat daripadanya dapat kita bertemu lagi di sini pada pagi ini dalam kelas hadis secara online ini. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat sebuah hadis yang berkaitan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita pada hari ini kita berada di awal bulan awal 3 hari bulan Rabiul Awal, yang mana bila masuknya bulan Rabiul Awal ini kita sentiasa diingatkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila masuknya bulan Rabiul Awal, kita selalu diingatkan tentang bahawa inilah bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Walaupun ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan bilakah tarikh yang sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi sebahagian daripada ulama ada yang menyebutkan tarikh baginda dilahirkan adalah 12 Rabiul Awal. Bahkan itu yang popular, yang dipegang oleh ramai umat Islam. Tapi selain daripada tarikh tersebut, 12 Rabiul Awal, ada juga pendapat-pendapat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, seperti ada yang menyebutkan bahawa Nabi dilahirkan pada 8 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan pada 9 Rabiul Awal. Yang mana 9 Rabiul Awal ini disokong juga oleh kajian daripada ahli falak moden pada hari ini. Walaupun terdapat perbezaan pada bilakah tarikh Nabi dilahirkan itu, tetapi mereka bersepakat berkenaan dengan tahun Nabi dilahirkan, iaitu pada tahun Gajah. Kemudian bersepakat juga pada bulan Nabi dilahirkan, iaitu bulan Rabiul Awal, dan juga bersepakat pada hari Nabi dilahirkan, iaitu hari Isnin. Jadi insya-Allah sempena dengan masuknya bulan Rabiul Awal ini, kita akan melihat sebuah hadis yang berkaitan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan melihat nota hadis mingguan yang ketiga yang bertajuk Sunnah, yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Baharuddin Ayyuddin, iaitu pengasas Semak Quran sendiri. Iaitu dalam nota ini kita akan melihat apakah yang dikatakan sebagai sunnah dan juga apakah yang dikatakan sebagai cinta kepada Nabi SAW. Begitu juga bagaimanakah cara untuk kita ni mencintai Nabi SAW. Kita lihat hadis ini. An Anasin qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Daripada Anas, itu Anas bin Malik, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku ini lebih dikasihi olehnya daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya.
Daripada Anas bin Malik katanya, Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku ini lebih dikasihi olehnya daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Dalam hadis ini, Nabi mengajarkan kepada kita tentang kecintaan kita kepada Nabi SAW itu mestilah melebihi daripada kecintaan kita kepada bapa atau ibu bapa, lebih lagi daripada kecintaan kepada anak-anak kita, dan lebih lagi daripada kecintaan kepada manusia yang lain. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan hadis ini, kita lihat dahulu berkenaan dengan tokoh yang meriwayatkan hadis ini. Baik, tokoh sahabat perawi hadis ini ialah Anas bin Malik bin An-Nadar bin Damdam An-Najjari Al-Ansari Al-Khazraji. Ibunya ialah Ummu Sulaim. Nama panggilan beliau ialah Abu Hamzah. Dan beliau antara tokoh yang banyak meriwayatkan hadis dan telah meriwayatkan sebanyak 2,286 buah hadis. Dan beliau dikenali sebagai khadim Rasulullah atau pembantu Rasulullah SAW. Dan beliau bangga dapat mendampingi Rasulullah SAW dan berkhidmat dengan baginda. Kata Anas, khadamtu Rasulullah SAW wa ana bnu 8 sinin. Aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW ketika aku baru berumur 8 tahun. Tak kala Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Abu Talhah menarik tanganku untuk berjumpa baginda. Baik, Abu Talhah ini merupakan bapa tiri kepada Anas bin Malik. Jadi Abu Talhah berkahwin dengan Ummu Sulaim, iaitu ibu Anas. Jadi kerana itulah dalam sebagaimana diceritakan oleh Anas ni, ketika Nabi baru sampai ke Madinah, ada sebahagian riwayat sebutkan Ummu Sulaim sendiri yang bawa Anas bertemu dengan Nabi. Dan riwayat ini menyebutkan Abu Talhah, iaitu bapa tiri kepada Anas, membawa Anas bertemu dengan Nabi SAW. Katanya itu kata Abu Talhah, ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayyisun falyahdumka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas adalah seorang budak yang cerdik, maka ia hendak berkhidmat membantumu. Kemudian kata Anas lagi, fa khadamtuhu fis safari wal khadar. Wallahi ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza hakaza. Wala li syai'in lam asna'hu lima lam tasna' hadza hakaza. Aku pun berkhidmat membantu baginda, baik pada waktu bermusafir atau menetap. Demi Allah, baginda tidak pernah mengatakan kepadaku sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau lakukan ini begini. Demikian juga dengan apa yang belum aku lakukannya, kenapa engkau tidak lakukan yang ini begini. Jadi Anas ini seorang kanak-kanak yang cerdik. Jadi kerana itulah Ummu Sulaim nak menjadikan Anas ini sebagai khadam kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita melihat pemikiran Ummu Sulaim bahawasanya anaknya yang baik, yang cerdik, yang rajin, inilah yang dia hendak memberikan kepada Nabi supaya dapat berkhidmat kepada Nabi dan memberikan sumbangan kepada agama. Begitu jugalah ibu bapa, sepatutnya jika ada anak-anak yang baik, yang pandai, yang rajin, yang cemerlang dalam pendidikannya, jadi inilah anak-anak yang perlu untuk dididik mereka ini supaya mereka sedar tentang kewajipan untuk memberikan sumbangan kepada agama ini. Dengan cara itu barulah agama ini akan terus berkembang. Apabila ia disebarkan, ia
dicurahkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menyebarkannya oleh orang-orang yang cerdik, orang-orang yang rajin dan juga orang-orang yang pandai ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dengan memberikan anaknya Anas kepada Nabi SAW. Yang mana setiap perbuatan yang Anas lakukan, kesemuanya Nabi berpuas hati, dan Nabi kata Anas, Nabi tak pernah pun komen ataupun Nabi mengatakan mengapakah engkau lakukan yang begini sedangkan ini salah. Tidak. Jadi setiap apa yang Anas lakukan semuanya Nabi setuju, dan Nabi tidak komen yang buruk tentang perbuatan Anas itu. Seterusnya, suatu hari atas permintaan Ummu Sulaim, Nabi SAW mendoakan Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umurahu wa ghafir zambahu. Doa Nabi untuk Anas, ya Allah, perbanyakilah harta dan anaknya, dan panjangilah umurnya, dan ampunilah dosanya. Jadi hadis ni kita ada sebutkan pada minggu yang lepas, itu berkenaan dengan umur, iaitu Nabi ketika ditanya tentang siapakah orang yang paling baik, Nabi nyatakan orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Dan kemudian tentang orang yang paling buruk ataupun yang paling jahat ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk pula amalannya. Dan untuk kita berdoa kepada Allah ataupun kita mendoakan untuk orang yang lain supaya dipanjangkan umur, diperbanyakkan harta dan juga anak-anak, ini suatu perkara yang dibolehkan. Bahkan Nabi mendoakan untuk Anas supaya dipanjangkan umur, diperbanyakkan harta dan juga anak-anaknya. Cuma kita janganlah sekadar berdoa yang itu saja. Jadi mesti doa tersebut seperti yang Nabi sebutkan di sini, Nabi juga mendoakan supaya Allah memberikan keampunan kepada Anas. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga mendoakan supaya Allah berkati apa yang dikurniakan kepada Anas itu. Jadi Allah berkati umurnya yang panjang, Allah berkati harta dan juga anak-anaknya yang ramai. Kerana itulah kita melihat Anas bin Malik ini merupakan seorang sahabat antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Walaupun ketika baginda wafat, Anas ini masih lagi seorang remaja. Seorang remaja, tetapi kita lihat selepas daripada itu, Anas bagaimana bersungguh-sungguhnya beliau untuk mempelajari hadis, dan ramai sahabat yang menyampaikan hadis kepada Anas. Dan Anas pula menghafalnya dan kemudian menyampaikannya kepada golongan yang seterusnya, dan sampailah pada hari ini. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, jadi nama Anas ni antara yang paling banyak disebutkan. Ada hadis yang berasal daripada beliau. Jadi Anas wafat pada tahun 93 Hijrah di Basrah pada umur 103 tahun dan meninggalkan anak dan cucu seramai 125 orang. Beliau mempunyai 80 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Jadi makbul doa yang Nabi doakan kepada Anas, iaitu Allah panjangkan umur beliau dan memperbanyakkan harta dan juga anak-anaknya. Baik. Seterusnya kita lihat makna kalimah yang terkandung dalam hadis ini. Baik. La yu'minu. Di hadis tadi kalau kita lihat kembali, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi kalimah la yu'minu. Jadi maksud tidak beriman di sini ialah tidak sempurna iman. Kemudian seterusnya kalimah hatta akuna ahabba ilaihi. Ucapan Nabi adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini merupakan suatu ucapan ataupun kata-kata yang ringkas. Yang ringkas, yang padat, tapi maknanya itu besar dan menyeluruh.
Walaupun hadis-hadis Nabi, kebanyakan yang kita lihat hadis-hadis yang pendek dan juga ringkas, tapi makna yang terkandung di dalamnya mempunyai makna yang besar dan meliputi dunia dan juga akhirat kita. Dia tak sebagaimana kata-kata manusia yang lain, yang mana kata-kata manusia yang lain kadang-kadang dia perlu ucapkan kata-kata yang panjang untuk menyampaikan suatu maksud kepada orang yang lain. Tapi kata-kata Nabi ini, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, kebanyakannya ringkas dan juga padat. Itu yang disebut sebagai jawami'ul kalim. Ia sekaligus menyatakan tentang jenis mahabbah, iaitu kecintaan, perasaan cinta dan tuntutannya. Berdasarkan hadis yang Nabi sebutkan tadi, para ulama mengkelaskan mahabbah ataupun perasaan cinta itu kepada 3 bentuk ataupun 3 jenis. Mahabbah itu 3 jenis. Yang pertama mahabbah ijlal wa 'azamah. Mahabbah ijlal wa 'azamah, maknanya perasaan cinta yang wujud disebabkan penghormatan dan juga untuk memuliakan seseorang. Perasaan cinta yang wujud disebabkan penghormatan kita ataupun kita nak memuliakan seseorang itu. Itu seperti kasihkan bapa. Seorang anak kasihkan bapa, begitu juga ibunya, disebabkan sifat hormatnya dan juga sifat nak memuliakan ibu dan juga bapanya itu. Itu mahabbah, disebut sebagai mahabbah ijlal wa 'azamah, iaitu seperti kasihkan bapa. Yang kedua, mahabbah syafaqah wa rahmah. Jadi ini pula perasaan cinta yang datang disebabkan oleh empati atau belas kasihan kita. Itu seperti kasihkan anak. Itu anak yang dilahirkan dalam keadaan tak tahu apa-apa, lemah, perlukan kita untuk menjaganya. Jadi itu kasih sayang yang timbul disebabkan oleh syafaqah wa rahmah, iaitu belas kasihan dan juga empati kita kepada anak yang kecil yang tak berdaya. Kalau dibiarkan dia semata-mata untuk buat semua perkara, jadi tak boleh. Jadi perlu kepada bantuan daripada kita. Disebabkan itu kita sayangkan anak-anak itu. Itu mahabbah syafaqah wa rahmah. Kemudian yang ketiganya mahabbah musyakalah wa istihsan. Jadi mahabbah musyakalah wa istihsan ini iaitu perasaan kasih ataupun cinta yang datang disebabkan persamaan yang ada pada kita dengan orang yang lain itu. Jadi seperti kita kasih ke orang lain, itu kasih kepada kaum muslimin yang lain. Jadi kita kasih kepada kaum muslimin disebabkan mereka sama agama dengan kita. Atau mungkin mereka sama tempat kerja dengan kita ke, itu rakan sejawat. Atau mungkin kasih kepada jiran yang sama tempat tinggal dengan kita. Jadi ini dipanggil mahabbah musyakalah wa istihsan. Itu kasih sayang yang timbul disebabkan oleh persamaan yang ada di antara kita dan juga orang yang lain itu. Ini seperti kasihkan orang lain, iaitu selain daripada anak-anak dan ibu bapa. Jadi itu yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku ini lebih dikasihi daripada bapanya, disebabkan penghormatan, kemuliaan bapa ataupun ibu itu, ataupun kasih kepada anaknya, kasih yang datang disebabkan oleh empati dan belas kasihan kita kepada anak itu, ataupun kasih kepada orang yang lain, itu disebabkan persamaan yang ada pada kita dan juga pada orang yang lain itu. Tapi kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah mengatasi ketiga-tiga jenis rasa kasih ini. Dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti lebih daripada kasih kita kepada bapa ataupun ibu, daripada anak dan juga daripada manusia seluruhnya.
Baik, seterusnya kita lihat ulasan berkenaan dengan hadis ini. Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahawa Nabi SAW itu adalah lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Jadi Allah menyebutkan dalam surah 33 ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minin أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu adalah lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman itu lebih daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan isteri-isteri baginda adalah ibu-ibu kepada mereka semua. Jadi Allah sebutkan di sini, Nabi itu lebih berhak untuk dikasihi, untuk dicintai, untuk dibuat baik kepada baginda lebih daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri baginda pula adalah ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman. Jadi kerana itu isteri-isteri baginda disebut sebagai ummahatul mukminin ataupun ummul mukminin. Dan mereka ni ibarat ibu kepada orang-orang yang beriman. Kita kembali kepada nota tadi. Daripada Abdullah bin Hisham, katanya, kami pernah duduk bersama Nabi SAW. Ketika itu baginda memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Lalu kata Umar kepadanya, Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkaulah yang benar-benar aku kasihi daripada segala-galanya kecuali terhadap diriku. Lalu tegur Nabi SAW, La wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, demi Allah yang diriku di tangannya, engkau tidak dikira beriman sehingga aku ini lebih dikasihi oleh engkau daripada diri engkau sendiri. Jadi di sini Umar mengatakan beliau cintakan, kasihkan Nabi SAW lebih daripada segala-galanya kecuali daripada dirinya sendiri. Di Umar ketika ini dia menyatakan dia mencintai dirinya lebih daripada Nabi SAW. Kemudian Nabi menegur kata-kata Umar itu, La wallazi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, demi Allah yang diriku di tangannya, engkau tidak dikira beriman sehingga aku ini lebih dikasihi oleh engkau daripada diri engkau sendiri. Kemudian kata Umar kepada baginda selepas Nabi membetulkan kata-kata Umar itu, jadi kata Umar kembali, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya sekarang demi Allah, engkaulah yang benar-benar aku kasihi melebihi kasihku kepada diriku sendiri. Dan Nabi seterusnya bersabda, al-an ya Umar, sekarang juga wahai Umar. Mahabbatur Rasul adalah mahabbah ikhtiyariyah. Mahabbatur Rasul ialah mahabbah ikhtiyariyah. Itu perasaan cinta yang terhasil daripada ilmu dan kefahaman, ketaatan dan ketakwaan.
Jadi cintakan Rasul itu, dia perlu kepada usaha. Perlu kepada usaha barulah akan timbul perasaan cinta ataupun kasih kepada Rasul. Ia tak akan timbul secara tabi'i ataupun semula jadi. Sebab ia berbeza dengan kasih kepada ibu bapa, kasih kepada anak-anak dan kasih kepada orang yang dekat dengan kita. Kerana Nabi ini, kita tak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi sebagai orang-orang yang beriman, kita tahu bahawasanya kecintaan kepada Nabi ini merupakan suatu perintah daripada Allah dan juga perintah daripada Nabi, yang mana kita perlu kasih kepada baginda lebih daripada kasih kepada manusia yang lain. Dan kasih kepada baginda ini perlu kepada usaha. Dengan ilmu, kita berusaha untuk menuntut ilmu dan kemudian kita faham tentang apakah perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi. Kemudian hasil daripada ketaatan kita kepada perintah Allah dan Rasul itu dan juga ketakwaan kita, barulah akan lahirnya kasih ataupun cinta kepada Nabi ini. Ia bukan cinta tabi'i yang sedia wujud dalam diri setiap orang, seperti perasaan kasih kepada ibu dan bapa, kasihkan anak dan cucu, dan kasihkan handai dan taulan. Jadi cinta ataupun kasih yang tabi'i ini wujud pada semua manusia. Sama ada dia mukmin ke, ataupun muslim ke, ataupun kafir ke, ataupun musyrik ke, cinta yang tabi'i itu kepada ibu bapa, kepada anak-anak, kepada cucu, kepada sahabat, ini wujud dalam diri semua manusia. Tapi kasih kepada Rasul, kepada Nabi ini, dia tak wujud dalam diri semua manusia. Tetapi wujud hanya dalam diri orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Sebab ia cinta ataupun disebut sebagai mahabbah ikhtiyariyah yang datang melalui usaha, ilmu dan kefahaman itu. Jadi ia adalah perasaan cinta yang dihubung langsung dengan makna rahmah dan barakah daripada Allah demi mengharapkan keredaan dan keampunannya. Ketika perjanjian Hudaibiyah, kaum Quraisy telah menghantar Abu Mas'ud Al-Thaqafi bertemu Nabi SAW. Sebaik kembali semula ke Makkah, ia pun menceritakan pengalaman yang dilihatnya tentang hubungan Nabi SAW dan para sahabat baginda. Dia katanya, la yatawadda'u illa betadaru wudu'ahu wala yabsuqu busaqan illa betadaruhu wala yasqutu min syi'rihi syai'un illa akhazuhu. Tiadalah baginda berwuduk melainkan mereka berebut-rebut menadah airnya. Dan tiadalah baginda berludah melainkan mereka berebut-rebut mengambilnya. Tiadalah gugur rambutnya melainkan mereka berebut-rebut mengutipnya. Jadi ini yang diceritakan oleh Abu Mas'ud Al-Thaqafi tentang pengalaman beliau yang melihat bagaimana kasihnya para sahabat kepada Nabi SAW, sampaikan apa yang keluar daripada baginda, jadi mereka berebut-rebut untuk mendapatkannya. Jadi kita tahu pada diri Rasulullah itu ada barakah. Jadi benarkan untuk bertabarruk, mengambil barakah daripada apa yang datang daripada Nabi, seperti rambut baginda, seperti pakaian baginda. Di sini diceritakan tentang wuduk baginda, bahkan ludah baginda. Ini sahabat berebut-rebut untuk mengambil berkat daripadanya. Cuma kita pada zaman ini, jadi kita perlu berhati-hatilah. Walaupun tabarruk dengan apa yang datang daripada Nabi dan peninggalan Nabi itu dibenarkan, tapi pada zaman kita ni susah untuk kita memastikan bahawasanya ini benar-benar datang daripada Nabi. Contohnya kalaulah ada orang-orang yang mendakwa ini merupakan rambut Nabi, ini merupakan janggut Nabi, ini merupakan jubah Nabi contohnya. Adakah benar dakwaan tersebut untuk kita boleh mengambil berkat daripada tinggalan Nabi itu? Daripada zaman kita ni susah untuk kita buktikan dakwaan tersebut.
Tapi pada zaman para sahabat dahulu, sebab mereka benar-benar hidup bersama-sama dengan Nabi. Jadi apa yang keluar daripada Nabi itu memang mereka lihat sendiri dan mereka mengalaminya sendiri. Baik, kemudian kata Abu Mas'ud lagi, wa iza amarahum bi amrin ibtadaru amrahu wa iza takallama khafadu aswatahum indah wa ma yuhidduna ilaihi nazar ta'ziman lahu. Apabila baginda memerintahkan mereka dengan suatu perintah, mereka bersegera melaksanakan perintahnya. Apabila berbicara, mereka merendahkan suara di hadapannya. Mereka tidak menajamkan pandangan mereka kepada baginda kerana mengagungkannya. Baik. Kita lihat nota kaki di sini. Jadi menurut riwayat yang lain, air ludah dan kahak Nabi itu disapukan ke muka dan juga badan para sahabat. Ini adalah khususiyah. Itu suatu pengkhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak boleh dilakukan terhadap orang yang lain. Baik. Seterusnya kata Abu Mas'ud katanya lagi, ya ma'syara Quraisy, inni qad ji'tu Kisra fi mulkihi wa Qaisar fi mulkihi wa Najashi fi mulkihi wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumihi qad mithla Muhammadin fi ashabihi wa laqad ra'aitu qauman la yusallimunahu li syai'in abadah. Wahai sekalian Quraisy, sesungguhnya aku pernah menemui Kisra dalam kerajaannya. Aku juga pernah menemui Kaisar di dalam kerajaannya. Aku juga pernah melihat Najasyi di dalam kerajaannya. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah melihat seorang raja pada suatu kaum seperti Muhammad dengan para sahabatnya. Sesungguhnya aku telah melihat suatu kaum yang tidak akan menyerahkannya kerana suatu kepentingan selama-lamanya. Jadi ini yang disebutkan oleh Abu Mas'ud, yang mana ketika itu beliau masih lagi seorang yang belum lagi memeluk Islam. Masih lagi dikira sebagai musuh kepada Islam. Tapi beliau dapat untuk melihat bagaimana kasihnya para sahabat kepada Nabi SAW. Tak pernah beliau lihat ada manusia yang kasihkan manusia yang lain sebagaimana mereka melihat para sahabat kasih kepada Nabi SAW. Hatta Raja Parsi ataupun Raja Rom, Raja Najasyi sekalipun, jadi mereka ini walaupun seorang raja, tapi tidaklah dikasihi oleh para pengikut mereka sebagaimana kasihnya para sahabat kepada Nabi SAW itu. Jadi inilah gambaran mahabbah di antara Rasulullah SAW dan generasi awal dahulu. Jadi apakah faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan luar biasa yang sedemikian rupa? Dorongan ke arah mahabbatur Rasul. Allah Jalla wa Ala menyifatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pembawa rahmat ke atas sekalian alam. Oleh itu, tentulah banyak sebab yang mendorong kepada mendalamnya rasa kasih umatnya kepada baginda. Antaranya ialah yang pertama, menginginkan syurga. Jadi apa yang menyebabkan seorang itu kasihkan Nabi SAW? Yang pertamanya kerana menginginkan syurga. Jadi sebab itu kasih kepada Rasul ini tak wujud pada orang-orang yang musyrik ataupun yang kafir, itu disebabkan sebahagian mereka tak percaya pun kepada syurga. Bahkan kalau percaya sekalipun, mereka tak percaya kepada Nabi SAW itu. Jadi bagaimana untuk mereka kasih kepada baginda? Jadi sebab itu kasih kepada baginda disebut sebagai mahabbah ikhtiyariyah. Itu kasih yang muncul disebabkan usaha yang datang dengan ilmu, kefahaman, ketaatan dan juga ketakwaan itu. Andai kata seorang manusia itu percaya tentang hakikat syurga dan segala kenikmatannya sebagaimana yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya,
tentulah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada bapanya, anak beranaknya, adik beradiknya, saudara maranya dan handai taulannya. Justru baginda begitu prihatin tentang untung nasib umatnya. Sentiasa berusaha memimpin mereka menuju ke syurga dan menyelamatkan mereka daripada azab neraka. Allah menyebutkan dalam surah 9 ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, yang berat terasa kepada baginda tentang apa yang kamu tanggung. Segala kesusahan, kesulitan yang kamu tanggung itu juga dirasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yang baginda juga sangat-sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang beriman, sangat-sangat mengambil berat tentang mereka. Dan begitu juga baginda sangat-sangat sayangkan orang-orang yang beriman. Baik, ini disebut tadi berkenaan dengan sikap ataupun sifat baginda yang begitu prihatin tentang umatnya. Sangat-sangat kasihkan umatnya dan baginda berusaha untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia ni untuk selamatkan mereka daripada azab neraka. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis berkenaan dengan perumpamaan pengutusan Nabi ini. Nabi nyatakan Nabi diutuskan untuk selamatkan manusia daripada azab neraka. Tapi manusia itu sangat-sangat tak sedar tentang perkara itu dan mereka melakukan perkara yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Ibarat seperti kelkatu yang suka kepada cahaya, yang mana pada zaman dulu ketika belum ada lagi lampu-lampu elektrik ini, jadi apabila unggun api dipasang, dibakar, akan datang kelkatu menghampiri api tersebut disebabkan nakkan cahayanya tu. Tapi akan ada kelkatu yang dibakar oleh api tersebut. Jadi begitulah perumpamaan manusia yang mana Nabi diutuskan kepada mereka, mereka melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan Nabi diutuskan kepada mereka untuk selamatkan mereka. Dan Nabi nyatakan ibarat seperti seorang yang menarik tali pinggang orang yang lain daripada dia terjerumus masuk ke dalam api tersebut. Baik. Daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Qalu ya Rasulullah wa man ya'bah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Jadi setiap umatku memasuki syurga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa pula yang enggan? Jadi mereka terkejut bila Nabi sebut adanya manusia yang enggan untuk masuk ke dalam syurga. Dia jawab baginda, sesiapa yang mentaatiku memasuki syurga. Dan sesiapa yang menderhakaiku, maka sudah pasti ia enggan. Di antara cara untuk kita masuk ke dalam syurga ini adalah dengan taat kepada Nabi SAW, dengan mengikut sunnah Rasul SAW. Kerana siapa yang derhaka kepada Nabi, enggan untuk mengikut sunnah Nabi itu, maka dialah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga. Kerana ketaatan, kecintaan kepada Nabi ini, dia Allah gandingkan dalam Quran
bersama-sama dengan kecintaan kepadanya. Siapa yang cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak mengikut Al-Quran, tentu dia akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh untuk dipisahkan. Kalau kita lihat dalam surah 9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalaulah bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara mara kamu dan pasangan-pasangan kamu dan kaum keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu usaha untuk mendapatkannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan lebih kamu cintai daripada berjihad pada jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah kamu, akan datang kepada kamu keputusan, iaitu azab, siksaan daripada Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tak akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik itu. Jadi Allah menyatakan di sini bahawasanya golongan yang mencintai sesuatu yang lain, sama ada ibu bapa, anak-anak, saudara mara, pasangan, ataupun kaum keluarga, ataupun harta benda, perniagaan dan juga tempat tinggal, lebih dicintai daripada Allah, Rasul dan juga berjihad pada jalannya, maka mereka inilah golongan yang fasik, yang mana Allah akan datangkan azab, siksaan daripadanya, dan Allah tak akan berikan hidayah kepada golongan yang fasik. Jadi sebabkan itu Nabi sebutlah hadis tadi, orang-orang yang beriman tentu dia akan mengasihi Nabi SAW lebih daripada segala-galanya, daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Dalam satu lagi matan yang ada sedikit perbezaan dengan hadis yang pertama yang kita baca tadi. Kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, Nabi sebut berkenaan dengan harta, sebagaimana yang disebut dalam ayat ni, surah 24 tadi, disebut juga dalam matan hadis ini. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun, wa fi hadisi abdil warith ar-rajul hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Daripada Anas katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seorang hamba itu, ataupun ada riwayat yang lain, seseorang lelaki itu, bila disebut lelaki itu termasuklah wanita, sebab secara umum kalau dalam Quran kita lihat contohnya Allah sebutkan berkenaan dengan lelaki, termasuklah di dalamnya berkenaan dengan wanita. Jadi tidak beriman seorang hamba ataupun seorang itu sehinggalah
aku ini lebih dikasihi olehnya daripada ahli keluarganya, min ahlihi, daripada ahli keluarganya, ibu, bapa, anak-anak dan kaum keluarga yang lain, wa malihi, dan lebih dikasihi daripada hartanya, wan nasi ajma'in, dan lebih dikasihi daripada manusia yang lain semuanya. Jadi ini sama seperti disebutkan dalam ayat ini. Dia Allah sebutkan tentang manusia yang kita kasihi, ataupun harta benda, perniagaan, tempat tinggal, jika lebih dikasihi daripada Allah dan Rasul dan jihad fi sabilillah, maka inilah tanda-tanda golongan yang fasik. Kembali kepada nota tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjuangannya tidak pernah menawarkan dunia. Pada pandangan baginda, dunia tiada nilainya kerana ia adalah bersifat sementara. Sedangkan akhirat jualah yang kekal selama-lamanya. Daripada Sahal bin Sa'ad katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha qatratan abadah." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, nescaya orang yang engkar itu tidak akan diberi minum air walaupun setitik. Jadi Nabi sebutkan di sini, nilai dunia itu di sisi Allah adalah lebih kurang lagi, ataupun lebih hina lagi daripada seberat sayap nyamuk. Kerana kalaulah nilai dunia itu besar, tentulah Allah takkan berikan orang-orang yang kafir, yang musyrik itu walaupun setitik air, walaupun seteguk air untuk mereka minum. Allah hanya akan khususkan untuk orang-orang yang beriman saja, sebagaimana di dalam syurga. Yang mana syurga yang Allah jadikan khusus untuk orang-orang yang beriman, Allah akan berikan mereka nikmat yang tidak akan berkurangan untuk selama-lamanya. Dan ketika itu, golongan yang kafir, yang musyrik, tak akan diberikan air minuman sedikit pun. Yang ada hanyalah air panas yang menggelegak dan juga tembaga yang panas, yang mana yang akan dituangkan ke muka mereka dan menghanguskan perut mereka dan isi perut mereka itu. Tapi ketika di dunia ni, Allah berikan rezeki yang banyak, bukan sekadar air, lebih daripada itu lagi, macam-macam rezeki yang Allah berikan kepada golongan yang kafir, yang musyrik itu, bahkan mungkin lebih lagi daripada orang-orang yang beriman, kerana nilai dunia di sisi Allah itu tak lebih daripada seberat sayap nyamuk. Bagi orang yang beriman, mereka sedar dunia ini merupakan suatu tempat untuk mereka berusaha bersungguh-sungguh. Jadi segala nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan pahala, untuk mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Di dunia ini, Allah berikan sedikit saja nikmat kepada semua manusia. Jadi itulah sifat Ar-Rahman Allah. Nikmat Allah itu bukan hanya khusus untuk yang beriman saja, tapi untuk semua sekali. Tak kisahlah yang kafir ke yang musyrik sekalipun, tetap juga mendapat nikmat, makanan, air dan sebagainya. Sebab itu merupakan sebahagian daripada sifat Ar-Rahman Allah yang meliputi semua makhluknya, sama ada yang beriman ataupun yang ingkar. Tapi di hari akhirat nanti, jadi sifat Ar-Rahim Allah itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman, yang akan memberikan ganjaran yang besar kepada mereka di syurga nanti. Jadi, tiada yang boleh memimpin manusia menguruskan dunia supaya sampai kepada tujuan akhirat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang pertama, menginginkan syurga. Seterusnya yang kedua, cintakan Nabi itu merupakan suatu bukti yang kita ni kasihkan Allah. Dikasihkan Rasul adalah bukti kasihkan Allah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah 3 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu semua cintakan Allah, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan cintakan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan nescaya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman yang mengikut Nabi. Kerana orang-orang yang mengikut Nabi itulah merupakan tanda dia mencintai Allah. Bahkan siapa yang mengikut Nabi, Allah sebutkan di sini, Allah akan cintakan dia dan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa dia. Kerana kecintaan kepada Nabi itu merupakan tanda kita kasihkan Allah. Dia tak boleh untuk dipisahkan. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang seterusnya, Qul ati'u Allah war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasul. Ikutlah kamu kitabullah itu. Jadi taat kepada Allah maknanya ikutlah Al-Quran. Taat kepada Rasul maknanya ikutlah sunnah Rasul itu. Jadi tak boleh untuk kita kata kita nak ikut Quran tapi tak nak untuk ikut hadis. Kita nak belajar Quran tapi tak nak pula untuk belajar hadis-hadis Nabi. Kerana kedua-dua ini saling berkait. Seorang yang beriman, dia akan taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Dia akan mengikut Al-Quran, dia akan mengikut hadis-hadis Nabi SAW. Kalau dia berusaha untuk belajar Quran, dia juga akan berusaha untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah dia tidak sayangkan orang-orang yang kafir, yang ingkar itu. Baik, kembali kepada nota tadi. Dikasihkan Rasul adalah bukti kasihkan Allah. Justru baginda adalah manusia pilihan Allah Ta'ala bagi membawa risalahnya. Jadi Allah sebut dalam surah 22 ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Allah itu dia memilih daripada para malaikatnya yang menjadi utusannya. Wa minan nas, dan begitu juga dia memilih daripada manusia ini yang menjadi utusannya yang disebut sebagai Rasul itu. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah memilih Nabi SAW daripada bangsa Arab itu sebagai Rasul, utusan yang terakhir untuk umat manusia ini. Daripada Wasilah bin Al-Asqa katanya, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah daripada keturunan Ismail. Allah telah memilih Quraisy daripada keturunan Kinanah. Dan Allah telah memilih Quraisy daripada keturunan Bani Hashim. Dan Allah telah memilihku daripada keturunan Bani Hashim. Baik. Seterusnya, baginda tidak bercakap menurut hawa nafsu, tetapi berdasarkan
wahyu. Baginda menegaskan bahawa baginda adalah manusia biasa yang dipilih Allah bagi membawa risalahnya. Daripada Abu Hurairah katanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah." Sesiapa yang mentaatiku, maka sesungguhnya ia mentaati Allah. Sesiapa yang menderhakaiku, maka sesungguhnya ia menderhakai Allah. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan berhenti setakat ini dulu. Jadi kita akan sambung lagi poin yang seterusnya ini dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Jadi pagi ini kita melihat sebuah hadis berkenaan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan di sini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku ini lebih dikasihi olehnya daripada bapanya, daripada anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi Nabi sebutkan di sini kecintaan kepada Nabi itu mesti melebihi kecintaan kepada yang lain. Sama ada kecintaan kepada ibu bapa yang disebut sebagai mahabbah ijlal wa azamah itu, ataupun kecintaan kepada anak-anak, mahabbah syafaqah wa rahmah, ataupun kecintaan kepada manusia yang lain, mahabbah musyakalah atau mahabbah istihsan itu. Dan cinta kepada Nabi ini dia akan wujud melalui usaha untuk kita mengenali Nabi, usaha untuk kita menuntut ilmu. Jadi dengan ilmu, dengan usaha, ilmu dan kefahaman itu barulah akan timbulnya kecintaan kepada Nabi SAW lebih daripada kecintaan kepada yang lain. Dan cinta kepada Nabi ini hanya wujud dalam diri orang-orang yang beriman. Dia tiada dalam diri orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang musyrik kepada Allah. Kerana ia bukanlah cinta atau kasih yang tabi'i. Yang mana cinta yang tabi'i, dia wujud pada semua manusia. Jadi seorang bapa, walaupun dia kafir, musyrik sekalipun, dia akan sayangkan anak-anaknya. Begitu juga seorang anak, walaupun kafir dan musyrik sekalipun, dia akan sayangkan ibu dan bapanya. Jadi ini cinta yang tabi'i. Tapi cinta kepada Nabi ini, cinta yang mahabbah ikhtiyariyah, yang perlu kepada usaha, ilmu dan kefahaman. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi tentang perkara ini dalam kelas yang akan datang, iaitu dorongan kepada kecintaan, dorongan ke arah kecintaan kepada Nabi ini. Yang pertamanya tadi inginkan syurga, yang keduanya ia merupakan bukti kasihkan Allah. Baik. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Selain kita nak tuntut ilmu dan tadi beberapa poin yang Ustaz bagi tahu untuk ada rasa cinta kepada Nabi, kalau kita dah berumur kan macam panjang proses nak pergi belajar macam mana kan? Ada tak tip-tip yang mudah amalan ke apa yang kita patut buat ke yang kita boleh mendatangkan perasaan cinta kepada Nabi tu? Baik, perkara ni kita akan tengok nanti insya-Allah dalam kelas yang akan datang. Memang ada satu tajuk nanti berkenaan dengan cara-cara untuk mencintai Nabi SAW. Jadi tapi secara umumnya seperti yang kita sebut tadi, cinta kepada Nabi ini selama ia perlu kepada ilmu. Jadi bagi seorang Muslim yang mukmin, dia kena ingat pesanan Nabi bahawasanya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap muslim. Kerana dengan ilmu itulah akan timbulnya kefahaman kepada agama dan juga akan timbulnya kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasul. Dan sedar tentang kewajipan untuk mengikut Al-Quran dan mengikut sunnah Rasul itu. Walaupun mungkin kita rasa kita ni dah agak berumur, dah agak lewat untuk menuntut ilmu, tapi kita kena tengok balik bagaimana para sahabat Nabi
walaupun mereka ni masuk Islam dalam ketika umur ada yang dah lanjut, bahkan ada yang lebih tua daripada Nabi sekalipun. Tapi mereka berusaha sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Yang penting usaha itu mesti dimulakan. Usaha menuntut ilmu, iaitu mempelajari Quran dan juga sunnah ni mesti dimulakan, walaupun mungkin akan memakan masa yang lama. Sebab ia suatu kewajipan ke atas setiap Muslim itu. Jadi insyaAllah kita akan sebutkan lagi berkenaan dengan bagaimanakah cara-cara untuk mencintai Nabi SAW dalam kelas yang akan datang insyaAllah. Baik, jadi insyaAllah sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada hadis yang kita baca pada pagi ini, begitu juga daripada ayat Al-Quran yang kita baca tadi, berkenaan dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan Allah anugerahkan dan Allah masukkan kepada ke dalam diri kita ni perasaan cintakan Allah dan cintakan Rasul, cintakan kitabullah dan cintakan hadis-hadis Nabi SAW. Sekian itu dulu untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, aku.